Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi pada sesi penerangan PDPR kita hari ini bagi subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab pengajian hadis pada pelajaran yang ke-16, iaitu tajuk memuliakan ilmu dan ulama. Alhamdulillah, ana harap antum berada dalam keadaan baik hendaknya. Dan alhamdulillah antum boleh tengok pada tajuk memuliakan ilmu dan ulama, ana akan huraikan atau membuat penerangan secara ringkas pada PDPR kita pada hari ini. Mari kita tengok hadis yang telah dibawa oleh kitab kita, iaitu hadis berkaitan dengan memuliakan ilmu dan ulama. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhazan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah ibni Umar ibni Asin berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus daripada manusia, tetapi mencabutnya dengan mematikan ulama, hingga apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi meninggalkan seseorang ulama pun, manusia akan melantik para pemimpin yang jahil, iaitu sebagai ulama. Apabila mereka ditanya tentang hukum sesuatu perkara, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka itu sesat lagi menyesatkan. Riwayat Al-Bukhari. Adik-adik, anak-anak pelajaran kasih sekalian, alhamdulillah, itu hadis yang didatangkan pada permulaan bagi pengajian hadis. Mana-mana tajuk yang berkaitan dengan pengajian hadis, maka kitab kita ini, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, akan mendatangkan hadis kepada pada permulaan bagi sesi pembelajaran. Begitu juga dengan tajuk-tajuk yang lain yang berkaitan dengan pengajian hadis. Tak kisahlah tajuk apa sekalipun, tetapi bab dalam bab pengajian hadis, maka didatangkan kepada kita permulaan, iaitu datangkan kepada kita hadis pada permulaannya. Jadi kita tengok intisari hadis. Apa pengisian ringkas yang hendak dikatakan berdasarkan hadis di atas? Apa pengisian dia? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa yang pertama, ilmu itu adalah kurniaan daripada Allah. Tak kisahlah ilmu apa sekalipun, ilmu matematik, ilmu faraid, ilmu fiqh, ilmu apa-apa sekalipun, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyatakan bahawasanya ilmu kita yang ada sendiri. Tidak. Di sini hadis ni dia menyerangkan intisari secara ringkas, iaitu bahwasannya Rasulullah menjelaskan kepada kita bahawa ilmu itu daripada Allah. Ilmu itu kurniaan Allah. Okay. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu daripada hamba-hambanya dengan mematikan para ulama. Nampak di sini penjelasan secara ringkas. Sebab itu disebut intisari hadis, iaitu pengisian secara ringkas. Apa yang Nabi nak sebut di situ? Yang pertama tadi Nabi jelaskan kepada kita, iaitu ilmu adalah kurniaan Allah. Yang kedua, Nabi sebut juga dalam hadis tu Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu daripada hamba-hambanya. Macam mana? Iaitu dengan mematikan para ulama.
dengan mematikan para ulama. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala nak menghilangkan ilmu. Kalau kita tengok hari ini, pada minggu lepas Mufti Perak dah meninggal dunia. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun ramai ulama yang telah meninggal dunia. Itu bermakna ada kaitan dengan hadis ini. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala nak menghilangkan ilmu. Cara dia macam mana? Dengan mematikan para ulama. Yang ketiga, intisari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa yang ketiga, manusia akan menjadikan orang jahil sebagai rujukan apabila ulama telah tiada. Ini penerangan yang ketiga yang Nabi sebut di dalam hadis. Apabila Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama, maka ketika itulah manusia akan menjadikan orang yang jahil sebagai tempat rujukan. Itu yang ketiga, iaitu manusia menjadikan orang jahil sebagai rujukan apabila ulama telah tiada. Ini penerangan ketiga secara ringkas ataupun dipanggil intisari hadis. Yang disebut dalam hadis ini yang ringkas, iaitu menggantikan ataupun melantik orang jahil sebagai rujukan. Yang keempat, apa intisari yang keempat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa orang jahil yang mentadbir urusan agama memimpin manusia ke arah kesesatan. Ini penerangan yang keempat yang Nabi sebut di dalam hadis, iaitu orang jahil menjadi pemimpin ataupun orang jahil menjadi pentadbir bagi urusan agama yang dipimpinnya itu membawa kepada ke arah kesesatan. Ini 4 penerangan yang disebutkan intisari hadis ataupun pengisian secara ringkas berdasarkan hadis di atas. Sebab itu kalau soalan datangkan kepada kita, jelaskan intisari hadis, maka kau bawalah 1, 2, 3 dan 4 ini. Apa 1, 2, 3 dan 4 ini? Yang pertama, ilmu adalah kurniaan daripada Allah. Yang kedua, Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama. Yang ketiga apa? Manusia akan menjadikan ataupun melantik orang yang jahil sebagai tempat rujukan. Yang keempatnya apa? Orang jahil yang mentadbir urusan agama, mereka membawa ke arah kesesatan. Maka inilah yang dikatakan intisaris hadis berdasarkan hadis di atas. Kalau kita tengok permulaan bagi kitab kita ini, kalau kita tengok permulaan bagi kitab kita ini, penulis datangkan pada kita ulama-ulama. Kamu tengok belah kanan tu, dia ada ulama-ulama. Maka di sini bukan bermakna ini saja ulama yang kita ada. Banyak lagi ulama yang kita ada. Cumanya penulis dia letak yang di sini yang ni saja. Banyak lagi. Kalau kamu nak tengok lagi ulama, siapa lagi ulama yang penulis kita nak letakkan, kamu boleh tengok di dalam Google, ataupun kamu boleh tengok lagi, kamu boleh scan barcode di bawah tu. Kita tengok yang pertama, ulama mana? Nuruddin Ar-Raniri, ni ulama kita. Yang kedua, Syekh Mahmud Al-Khali Al-Husari. Yang ketiga, Syekh Idris Al-Marbawi. Yang keempat, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang kelima, Syekh Ramadan Al-Buti. Yang keenam, Tok Kenali. Ini ulama yang penulis datangkan kepada kita. Cumanya janganlah kita duk faham yang ni je ulama kita yang duk ada. Tidak. Dia datang kepada kita ni hanya sedikit saja, secubit saja. Banyak lagi ulama-ulama yang ada di dalam negara maupun di luar negara. Contohlah soalan tanyakan pada kita, nyatakan ulama-ulama yang anda mengenali. Contoh, maka kamu tulislah ulama-ulama di sini yang kamu kenali. Kalau kamu kenal ulama yang berada di dalam Malaysia, kamu nyatakan. Kamu nyatakan. Seterusnya, pengertian dan ciri-ciri ulama. Pengertian dan ciri-ciri ulama. Yang pertama, pengertian ulama.
Ulama ialah golongan agamawan yang mengetahui, mahir dalam hukum hakam dan mengamalkan syariat Allah berdasarkan dalil syarak serta mengajak manusia ke arah kebenaran. Ini yang dikatakan maksud ulama. Siapa dia ulama? Iaitu golongan agamawan yang mengetahui. Satu. Yang kedua apa? Mahir dalam hukum hakam dan mengamalkan syariat Allah berdasarkan dalil syarak serta mengajak manusia ke arah kebenaran. Maka ini yang dikatakan dengan ulama. Kalau kamu tengok seorang ulama tu, ada tak definisi yang pengertian ulama yang ada pada diri yang ulama yang kamu tengok tu? Dia ni dia mengetahui tentang agama tak? Ada. Maka kita tik dia ni dah salah satu ciri dah. Yang kedua, mahir dalam hukum hakam. Kita tengok dia ni mahir, maka dia ni yang dikatakan ciri juga sebagai seorang ulama. Dan dia mengamalkan syariat Allah, maka dia mengamalkan, maka dia termasuk juga dalam maksud ulama ni. Maka dia seterusnya, dia mengamalkan syariat itu berdasarkan apa? Berdasarkan dalil syarak serta mengajak manusia ke arah kebenaran. Mana kata kalau kamu tengok sosok seorang ulama tu ada di sini yang dimaksudkan dengan pengertian, maka itulah yang dikatakan dengan ulama. Itu yang dikatakan dengan ulama. Nak kenal ulama, tengok dia punya ni ada tak, dia mengetahui tak beragama, dia mahir tak tentang hukum hakam, dia mengamalkan syariat Allah tak, berdasarkan dalil ke tidak, dia mengajak ke arah kebaikan ke tidak, kebenaran ke tidak. Maka itulah yang dikatakan dengan pengertian bagi seorang ulama ataupun pengertian ulama secara mudah yang kita kena tahu. Sebab itu kalau kamu nak jawab exam nanti, soalan tanya berikan maksud ulama, maka kamu kena nyatakan juga keyword dia agamawan yang mengetahui. Ni keyword dia. Mahir hukum hakam. Ni keyword dia ni. Mengamalkan syariat Allah. Ni keyword dia ni. Berlandaskan Al-Quran ataupun berlandaskan dalil syarak serta mengajak ke arah kebenaran. Ni keyword dia untuk kamu jawab berkaitan dengan maksud ataupun pengertian ulama. Bawah dia ciri-ciri ulama. Yang pertama, beribadah dengan penuh khusyuk dan ikhlas kerana Allah. Hati mereka senantiasa bergantung dan bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada ciri ulama. Mereka ni beribadat dengan penuh khusyuk. Mereka ni beribadat dengan penuh ikhlas kepada siapa? Hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka ini, hati mereka senantiasa bergantung, harapan dan bermunajat hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama bagi seorang ulama. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas ilmu yang dikurniakan dan senantiasa beramal dengan ilmu tersebut. Ini yang dikatakan dengan sifat ataupun ciri-ciri ulama. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, ilmu yang mereka dapat, ilmu yang mereka kurniakan, mereka telah dikurniakan ilmu, mereka beramal dan sebagainya. Yang ketiga, para ulama berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa riak atau berbongkak. Dengan ketinggian ilmu yang dimiliki, mereka senantiasa menyampaikan ilmu kepada masyarakat dengan penuh hikmah. Ini ciri-ciri ulama. Mereka ini salah satunya, mereka ni tidak riak dengan ilmu yang mereka ada. Mereka tidak bongkak dengan ilmu yang mereka ada. Mereka ni tidak rasa takabur dan sebagainya. Dan mereka ini sering senantiasa menyampaikan ilmu mereka itu kepada masyarakat. Sebab itu kalau kamu tengok orang ni, kalau kita tengok dia ni ada ciri-ciri yang ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri berkaitan dengan ulama, tiba-tiba part yang ketiga ini, dia ni seorang yang sombong, dia ni seorang yang bongkak disebabkan ilmu dia, disebabkan kedudukan dia, maka dia tidak termasuk dalam ciri-ciri sebagai seorang ulama. Yang keempat, berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat. Mereka senantiasa menjaga hubungan sosial dengan masyarakat dan terlibat dengan aktiviti masyarakat. Ini golongan ulama. Mereka ini kok mana pun, duduk di mana sekalipun, mereka ini akan berusaha
Kok pun akan berusaha untuk mendekatkan diri mereka dengan masyarakat. Letak di kampung ke, letaklah di taman ke, ataupun letaklah di mana mereka berada, mereka ini akan senantiasa berusaha untuk mendekatkan ataupun berinteraksi dengan masyarakat. Ini salah satu dia ciri-ciri ulama, dan juga menjaga hubungan sosial dengan masyarakat dan terlibat dengan aktiviti-aktiviti masyarakat. Itulah yang dikatakan dengan ulama. Yang kelima, golongan ulama menyampaikan ilmu mereka tanpa batasan kaum dan warna kulit. Ilmunya bukan untuk dikongsikan kepada golongan tertentu sahaja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Makna kata di sini, ulama ini dia tak kira warna kulit, bangsa apa-apa sekalipun, semuanya apabila adanya masyarakat, maka dia sampaikan ilmu. Dia sampaikan ilmu. Dia tidak meletakkan ilmu ni, fiqh ni, aku rasa aku ajak dekat golongan yang ni sudah, yang tu tak payahlah. Tak boleh. Itu bukan ciri-ciri ulama. Tapi ulama dia tidak mengkhususkan, tapi dia mengajar sesiapa sahaja tentang ilmu, tak kira bangsa apa, warna kulit dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat. Yang keenam, tidak menggunakan kemuliaan dan ketinggian ilmu untuk kepentingan peribadi. Maka dia menggunakan kepentingan dia, kemuliaan dia, orang memuji dia, maka dia ni mendapat kemuliaan. Orang datang pada dia, salam, cium tangan. Orang datang tu puji, orang buat ni puji, orang bagi duit dan sebagainya. Dia menggunakan untuk peribadi dia, kepentingan peribadi dia, ataupun dia menggunakan, dia menjadikan sesuatu, dia ada ilmu dia tak banyak pun, bukan layak, tidak layak pun dipanggil ulama, tapi disebabkan dia ni mendapat kemuliaan, mendapat ketinggian, mendapat penghormatan, maka dengan selesanya dia nak mengaut keuntungan daripada sesuatu, kan? Dia nak mengaut keuntungan peribadi pada sesuatu, maka dia ni mengangkat diri dia, ataupun dia merasa diri dia ni dihormati, maka dia buat satu benda itu untuk menggunakan sesuatu sebagai kepada kepentingan peribadi dia. Okey. Yang ketujuh, begitu juga yang keenam tadi, begitu juga kalau kita ini sebagai ulama, kan, kita sebagai ulama, kita nak meraih perhatian ataupun meraih undian dan sebagainya, dan kita menggunakan kehormatan itu tadi sebagai hanya sekadar berlakon, buat baik, kan, kita dah dimuliakan, kita telah dihormati, maka kita guna itu untuk peribadi kita, untuk mengaut keuntungan pada diri kita. Yang ketujuh, tidak mengeluarkan fatwa yang membelakangi pandangan tokoh-tokoh ulama yang besar sehingga mengelirukan masyarakat dan menimbulkan perbalahan dan persengketaan sesama umat. Sebab itu sebagai seorang ulama, jangan kita mengeluarkan fatwa ataupun pendapat kita bertentangan dengan ulama yang besar, ataupun kita ni ulama tetapi ada ulama yang diiktiraf oleh kerajaan. Contohnya apa? Contohlah kita ada ulama, tok-tok guru yang mengajar di pondok dan sebagainya. Okay? Kita ada ustaz, para asatizah kita dan sebagainya. Contoh mereka ini cuma tidak ada nama di dalam kerajaan, maka yang ada dalam nama dalam kerajaan contohnya apa? Mufti dan sebagainya, mufti wilayah dan sebagainya, mufti setiap negeri dan sebagainya. Maka ulama ni, kita ni para asatizah ni, contohlah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan ulama yang besar. Contohnya ulama-ulama yang kita tengok muka hadapan tadi tu bertentangan dan mengelirukan masyarakat, maka kita tidak boleh mengeluarkan fatwa sedemikian. Jangan kita mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang lebih besar daripada kita. Okey. Yang ke-8, senantiasa berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan mencontohi sunnah Rasulullah, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah mereka, sama ada di khalayak ramai ataupun bersendirian. Maka di sini yang ke-8 ini,
Sebagai ciri sebagai seorang ulama, kita mesti senantiasa berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Mestilah kita menjaga akhlak kita dengan akhlak yang terpuji. Ini yang dikatakan dengan ciri-ciri ulama, dan mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah mereka. Maka di sini kalau kita nak sebut contoh, Ustaz, kalau macam tu boleh tak kalau saya ni nak pakai topi ataupun pakai cap, kan? Nak pakai boleh tak orang pakai kopiah dan sebagainya? Sebab itu dalam Islam, kalau kita tengok, kita nak dapat ciri-ciri ulama ni cukup payah. Kadang-kadang dari sudut pakaian kita pun dah bertentangan. Mungkin kita ni para asatizah dan sebagainya, kamu satu hari nanti kamu akan jadi ustaz dan ustazah, kamu akan jadi seorang doktor, kamu akan jadi seorang profesor dan sebagainya, kan? Kamu keluar di depan masyarakat, kamu ni yang mengambil profesor, yang profesor PhD kamu iaitu fiqh dan fatwa. Contoh, fiqh dan fatwa, kamu berkaitan dengan fiqh, tapi kamu pakaian kamu pakai seluar t-shirt, seluar jean, terkoyak lutut. Sama tak yang dikatakan dengan ciri-ciri ulama itu tadi? Sama tak? Tak sama. Boleh tak Ustaz, kalau saya ni ambil PhD, memang doktor diiktiraf, ambil di universiti mana-mana sekalian, universiti mana-mana je lah, yang ada di Malaysia ni dapat pengiktirafan doktor falsafah dan sebagainya. Boleh tak kalau saya ni pergi ke karaoke, kan, pergi ke tempat-tempat yang macam tu lah, nampak? Pergi ke tempat itu tidak salah, cumanya kita ini telah menjatuhkan standard kita, maruah kita sebagai seorang ulama, kan? Kita ni dinamakan ustaz dan ustazah, kamu satu hari nanti dinamakan ustaz dan ustazah, tiba-tiba karaoke, maka tidak termasuk dalam ciri-ciri ataupun sifat sebagai seorang ulama, kan? Ciri-ciri sebagai sifat sebagai seorang ulama, kita berpakaian tidak menampakkan kita ini sebagai ciri-ciri seorang ulama, kan? Sebab itulah kalau kamu nak tengok, ana tidak mengatakan orang yang tidak berpakaian seperti pakaian elok itu dia tu tak elok, bukan maksud. Cumanya kita nak meletakkan ciri-ciri sebagai seorang ulama. Kamu pergi ke karaoke, kamu berpakaian kopiah, pakai baju t-shirt, pakai seluar slat, kita nak masuk tempat karaoke, agak-agak kita rasa malu tak? Kita rasa malu sebab apa? Kita pakai kopiah. Tapi pada waktu tu kita keluar tak pakai kopiah, agak-agak kita nak masuk tak karaoke, kita akan masuk. Sebab apa? Benteng kita tak ada. Benteng kita apa? Kopiah itu tadi. Ini yang dikatakan, ana tidak mengatakan para asatizah kamu satu hari nanti tak pakai kopiah, kamu ni tidak tergolong dalam ciri-ciri ulama, tidak mengatakan. Tapi nak sebut kata akhlak dan juga pakaian adalah cerminan diri sebagai seorang ulama. Okey. Seterusnya kita tengok sebelah kedudukan ulama di dalam masyarakat. Kedudukan ulama di dalam masyarakat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran bahawa kedudukan para ulama itu diangkat lebih tinggi daripada yang lain kerana ilmu yang dikurniakan Allah kepada mereka. Maka nak disebut di sini, Allah datangkan firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah meninggikan darajat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darajat. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala dia meletakkan kedudukan ulama di dalam masyarakat ni, kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi. Maka nak disebut sini Allah kata apa? Allah meninggikan orang yang beriman, itu yang pertama. Dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, beberapa darajat. Dia beriman dan dia ada ilmu, Allah akan angkat darjat dia dengan beberapa darajat. Maka di sini kedudukan ulama dalam masyarakat, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan ulama itu
lebih tinggi daripada yang lain. Kerana apa? Ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran turut menegaskan bahawa para ulama itu berperanan sebagai pembimbing masyarakat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa ulama itu peranan dia apa? Pembimbing di dalam masyarakat. Apa kata Allah? Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Maksudnya, dan mereka ialah orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya, dan mereka pula tidak takut pada sesiapa pun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan ulama di dalam masyarakat. Apa kedudukan dia? Dia sebagai pembimbing masyarakat. Nampak tak? Yang ketiga, ulama berperanan menjadi contoh dalam masyarakat melalui sifat taqwa yang dimiliki. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maksudnya, antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya para ulama. Hanya para ulama. Yang ketiganya apa? Apa kedudukan dia? Ulama dalam masyarakat, iaitu menjadi role model ataupun contoh dalam masyarakat melalui apa? Melalui sifat takwa yang dimiliki. Ya, maka di sinilah yang dikatakan kedudukan ulama dalam masyarakat. Kedudukan yang pertama, iaitu kedudukan para ulama diangkat lebih tinggi daripada orang lain. Okey, disebabkan apa? Disebabkan ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya ulama ini sebagai pembimbing dalam masyarakat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya ulama itu role model ataupun ulama ini contoh di dalam masyarakat melalui sifat taqwa dan yang dimiliki. Itulah yang berkaitan dengan kedudukan ulama di dalam masyarakat secara ringkas. Seterusnya, surat sebelah, kepentingan ilmu dan ulama dalam kehidupan. Apa pentingnya? Apa pentingnya ilmu dan ulama dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita seharian dan sebagainya. Yang pertama, apa kepentingannya? Ilmu mendorong setiap Muslim mengenali dan mentauhidkan Allah. Ilmu mendorong setiap Muslim mengenali dan mentauhidkan Allah. Kita ni kalau kita tak ada ilmu, kalau tak ada ilmu agama, macam mana nak mendorong kita untuk mengenali diri kita, siapa Tuhan kita? Nampak? Sebab itulah ilmu ini iaitu salah satu dorongan setiap Muslim untuk mengenali diri dia dan juga untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepentingan ilmu. Nampak? Yang kedua, ilmu yang disampaikan oleh ulama dapat membimbing individu mensyukuri nikmat menjadi seorang Muslim dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ilmu ini yang disampaikan oleh ulama dapat membimbing seseorang individu untuk mensyukuri nikmat menjadi seorang Muslim dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini kepentingan ilmu dan ulama. Apabila ilmu yang disampaikan oleh seorang ulama boleh mendapat membimbing seorang individu untuk mensyukuri nikmat seseorang itu menjadi seorang Muslim. Disebabkan ilmu yang disampaikan oleh ulama itu membuatkan kita ni lebih mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat menjadi sebagai seorang Muslim dengan mematuhi perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga, hidup masyarakat akan lebih terpimpin, terutama dalam persoalan agama, kerana ulama yang bertakwa menjadi tempat rujukan mereka. Ini dikatakan kepentingan ilmu dan ulama dalam kehidupan. Maka kehidupan kita ini, kehidupan dalam masyarakat, kehidupan dalam sebuah kampung, kehidupan di dalam sebuah negara akan lebih terpimpin, akan jadi lebih elok. Sebab apa jadi terpimpin? Sebab segala persoalan berkaitan dengan agama
kita ada tempat untuk kita mendapat rujukan. Nampak? Contohlah kita ni ada masalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah apa-apa saja. Contoh berkaitan dengan penukaran jantina, berkaitan dengan masalah fiqh dan sebagainya. Maka kita tidak mengetahui jawapan-jawapan tersebut. Maka siapa yang kita nak ajukan? Kita akan tanya para ulama. Siapa yang kita selalu ajukan? Maka kita bertanya kepada mufti dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok dalam JAKIM, dia ada laman web untuk kita bertanyakan soalan. Ataupun laman mufti wilayah, dia ada laman web untuk kita mengadukan persoalan kita. Maka kita ini, hidup kita lebih terpimpin. Sebab apa? Sebab segala permasalahan kita, segala pemikiran yang duk main dalam pemikiran kita ini, kita akan menanya soalan pada dia. Maka itulah tempat rujukan kita. Maka kita ni lebih terpimpin. Sebab apa? Adanya ilmu dan juga adanya ulama. Nampak? Yang keempat, melahirkan masyarakat yang hidup bersatu padu dan penuh harmoni kerana ulama yang ikhlas membawa mesej Islam yang penuh kesejahteraan. Ini masyarakat kita akan hidup bersatu padu lah. Disebabkan mesej-mesej yang disampaikan oleh ulama, ceramah-ceramah ataupun bait-bait perkataan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama dengan ikhlas, mesej-mesej yang elok, mesej-mesej yang terbaik, ataupun mesej-mesej dengan penuh dengan ilmu. Yang kelima, mewujudkan sebuah negara yang menegakkan syiar Islam apabila pemimpin dikelilingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat kerajaan. Sebab itu kalau kita tengok dalam kerajaan kita ini, mesti setiap negeri adanya seorang ulama. Nah, abang kata ulama yang diiktiraf lah, maksud kata ulama yang ada dalam kerajaan. Siapa? Mufti. Yang ada Pulau Pinang ada mufti dia, Kedah ada mufti dia, Perlis ada mufti dia, Perak ada mufti dia. Semuanya ada mufti sebagai apa? Sebagai penasihat kerajaan ataupun sebagai penasihat bagi setiap pemimpin dan sebagainya. Yang keenam, negara akan menjadi kucak-kacir sekiranya urusan agama diserahkan kepada orang yang jahil. Kerana mentadbir mengikut hawa nafsu, negara akan mendapat kemurkaan Allah dan keberkatan diangkat apabila agama dipermainkan oleh orang jahil. Maka di sini negara ini akan menjadi kucak-kacir. Negara ini akan menjadi tak ketahuan. Disebabkan apa? Disebabkan urusan agama kita bagi kepada bukan ahli dia. Kita bagi urusan agama, kita bagi kepada bukan ahli dia. Maka bukan ahli itu dia mengeluarkan fatwa yang bukan-bukan, yang boleh membawa kepada kesesatan. Maka kita ini, negara kita ini akan menjadi kucak-kacir. Sebab itu Al-Quran kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita kena tanya, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Nampak? Siapa ahli dia? Maka ahli dia adalah agamawan. Kalau kita serahkan urusan-urusan agama kepada bukan ahli dia, maka negara kita ini akan menjadi kucak-kacir. Habis segala permasalahan yang ada dalam pemikiran masyarakat, habis semuanya rosak. Habis gejala-gejala sosial, semua yang haram dihalalkan. Semua yang halal bertambah halal, yang haram dihalalkan dan sebagainya. Sekiranya apa? Sekiranya diserahkan kepada bukan ahli dia. Ini yang dikatakan kepentingan ilmu dan ulama dalam kehidupan. Pentingnya ilmu dan juga pentingnya ulama dalam kehidupan kita. Seterusnya, usaha untuk memuliakan ilmu dan ulama. Usaha untuk memuliakan ilmu dan ulama. Apa usaha kita? Yang pertama, melantik ulama dalam majlis penasihat kepimpinan negara atau organisasi masyarakat yang berperanan sebagai rujukan utama dalam sesebuah institusi. Sebab itu dalam kerajaan dia ada menteri agama. Contoh, menteri agama. Ataupun di dalam keluarga kita, salah seorang mesti mengetahui berkaitan dengan agama, sama ada kita ataupun ayah kita ataupun abang kita. Begitu juga kalau kita menubuhkan sesuatu persatuan,
Tak kisahlah persatuan apa sekalipun, mesti kena ada penasihat kepada kepimpinan tersebut yang mengetahui tentang ilmu agama. Sebab itu penting dalam satu organisasi. Tak kisahlah organisasi daripada kerajaan ataupun bukan kerajaan dan sebagainya, sama ada dalam bentuk kekeluargaan pun, itu termasuk jugalah. Itu usaha kita. Mesti kena ada penasihat kepimpinan negara. Seterusnya, merekodkan dan menerbitkan karya penulisan ulama sebagai salah satu usaha menghargai ilmu dan sumbangan ulama kepada masyarakat. Yang kedua ni, merekodkan dan menerbitkan karya penulisan ulama. Sebab itu kalau kita tengok dalam media sosial, banyak ulama dia menerbitkan karya-karya dan sebagainya. Sama ada kitab, buku bertajuknya apa, penyelesaian masalah fiqh. Itulah yang dikatakan karya, sebagai usaha kita, sebagai pemudah cara untuk kita mencari jawapan kepada permasalahan. Sebab itu masyarakat ada permasalahan dan sebagainya, maka karya-karya inilah yang menolong mencari penyelesaian jawapan dia. Seterusnya, mengadakan aktiviti masyarakat bersama-sama ulama agar dapat mendekatkan masyarakat dengan ulama. Ini kebiasaan yang kita lakukanlah. Tak kisahlah aktiviti apa sekalipun, jelajah ulama ke setiap negeri ke apa-apa saja, setiap kampung ke, mengadakan aktiviti. Seterusnya, mempelajari dan mempraktikkan adab menuntut ilmu daripada para ulama, kerana ilmu lebih mudah dipelajari dan difahami apabila beradab dengan guru. Mana kata adab menuntut ilmu daripada ulama, mana kata kita mengamalkan, kita mempraktikkan adab menuntut ilmu daripada para ulama. Sebab itu kalau kita beradab dengan guru kita, maka segala ilmu yang diberikan itu akan diberkati oleh Allah. Seterusnya, memberikan ruang dan saluran khas untuk ulama di media masa supaya masyarakat dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dicurahkan oleh mereka. Sebab itu, usaha untuk memuliakan ilmu dan ulama, maka usaha dia memberikan satu ruangan khas ataupun memberikan satu channel khas di dalam media masa. Contohnya di dalam saluran televisyen dan sebagainya, kita bagi khas untuk ulama menyampaikan ilmu dan sebagainya, supaya mudah masyarakat ini mencari tempat rujukan seperti mana yang ada sekarang ni. Contohnya apa? Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, tazkirah malam Jumaat dan sebagainya, forum perdana hal ehwal Islam dan sebagainya. Kalau kita buka dalam TV Al-Hijrah, banyak berkaitan membicarakan tentang ilmu. Kalau kita tengok dalam laman web Google dan sebagainya, dalam YouTube dan sebagainya, banyak ulama mengajarkan ilmu secara live, yang senantiasa ada. Itu yang dikatakan saluran khas yang diberikan kepada ulama supaya masyarakat ni mudah untuk mencari rujukan kepada permasalahan mereka. Maka itulah yang boleh anda sampaikan penerangan secara ringkas bagi tajuk memuliakan ilmu dan ulama, pelajaran ke-16. Mudah-mudahan antum memahami, mudah-mudahan antum lebih banyak untuk membaca. Ana harap antum buatlah nota ringkasan bagi tajuk memuliakan ilmu dan ulama supaya mudah untuk kita membaca, supaya mudah untuk kita menjawab soalan-soalan di dalam peperiksaan. Jadi sekadar itu sajalah penerangan ringkas daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.